Okay, dah record. Okay, so this is our last tutorial for this week and this is also our last tutorial for topic 8 lah. So nanti next week punya tutorial 1 dengan tutorial 1 untuk P1 hari Selasa, untuk P5 pun hari Selasa. Untuk P2, P3 dengan P4 hari Isnin. So kita nak discuss soalan, 6 soalan daripada discrete random variable tu. So kalau awak dah siap 6 soalan tu bolehlah teruskan buat lagi berapa soalan? Saya rasa ada 4 lagi soalan kot. Untuk discrete random variable tu 9.1 dengan 9.2. 9.2 lah. Okay, so hari ni kita nak tengok lah modal question dengan challenge question yang saya bagi tu adalah antara contoh past years question boleh tanya macam tu. So working is very important. So kalau awak tengok yang awak buat tu saya tanda right je, tapi sebenarnya adalah beberapa benda yang saya nak tekankan. Okay, so dia bagi dekat kita PA dengan PB independent. So bila dia cakap PA dengan PB ni independent, barulah kita state a condition. So ada yang bagi kat saya yang conditional tu. Dan saya bukannya bukan kata tu salah, dia tak salah. Tapi the main condition untuk independent adalah PA dot PB. Bukan ini sahaja, mesti ada equals to P A intersect B, macam tu. So ada yang bagi saya conditional probability punya formula tu je, which is tak salah, tapi saya kata dia tertinggal jawapan. Saya buat, kalau ada yang saya buat macam ni ataupun ada yang saya biar je, maksudnya betul juga, tapi saya nak tengok condition tu adalah condition ini bukan yang lagi dua tu kalau nak letak boleh, tak ada masalah. Tapi sebab lagi dua tu nak ingat pun susah. Saya takut awak terconfuse. Equals to PA ke equals to PB ke, saya takut awak terconfuse. So kalau awak nak buat dua lagi tu pun boleh, tapi make sure yang ini mesti ada dalam syarat untuk independent. Okay, ni soalan A, senang je. Lepas tu ada juga yang show. Okay, bila soalan tu suruh awak show, saya tak nak tengok awak buat macam ni. PA intersect B equals to PA dot PB. Tak boleh buat macam ni. Sebab ini adalah jawapan akhir yang kita nak. Last sekali baru awak boleh concludekan kata this is PA intersect B is equals to PA dot PB. Tapi kalau awak start working awak dengan benda ni sebenarnya salah. Dan saya tak suka bila saya tanda exam, soalan tu suruh show. Tapi ayat show tu student tu dah guna awal-awal masa ni. Sebabnya dia tak faham cara nak jawab soalan tu sebenarnya. So ramai yang saya tengok dalam challenge question tu yang buat macam ni, sebab challenge question tu dia suruh show kan. Dia tanya kan, determine whether independent or not dengan mutually exclusive ke tidak. Okay. So tu satu benda lah. Kalau awak nak show, macam mana cara yang betul dia? Ambil satu side, pilih satu side, left hand side. Buat dulu, left hand side sama dengan apa, right hand side sama dengan apa. Lepas tu baru tengok dia sama ke tidak. Okay, kalau sama dia independent, kalau tidak maksudnya it is not independent lah. Ataupun dependent pun boleh juga. Lagi satu, saya tak recommend awak guna perkataan dependent untuk not independent sebab saya takut ada lecturer ataupun bukan lecturer metrik ke yang tanda, so dia nampak macam awak tulis independent. Sebenarnya awak nak cakap not independent kan, perkataan dependent tu. So kalau dia not independent, tolong clear tulis not independent tu. Okay, penting walaupun dia 1-2 markah je untuk show independent ni, tapi dia soalan mudah. Okay, are the events A and B mutually exclusive? The answer is no. Why no? Ada macam-macam jawapan boleh awak bagi. Awak cari dulu dia punya
A intersect B equals to PA dot PB which is 0.3, 0.1 times 0.3 which is 0.03. Okay, ada orang dia tak buat macam ni. Dia buat PA plus PB. Boleh ke? Boleh ke cari PA plus PB? Boleh cari PA plus PB. Tapi awak ada ke PA union B? Tak ada. So, kalau awak ada PA union B, boleh. Tapi masalahnya tak ada. So, tak boleh guna cara ni. Walaupun cara ini boleh. So, jawapan yang sebetulnya adalah because not mutually exclusive. Because apa? Untuk soalan ni? Intersection not equals to 0. Okay, so ini sahaja jawapan yang tepat sebenarnya. So tolong tengok balik solution masing-masing tu. Kalau awak buat selain daripada ini sebenarnya kurang tepat. Tapi saya tanda je right tu sebab kalau pemeriksa yang linear dia bagi je markah macam tu. Okay. Ada juga yang agaknya tiru kawan kot. Ataupun tak pernah dengar mutually exclusive ni, pergi tulis naturally exclusive. Saya tak ada ajar. Okay, tolong tengok betul-betul. Okay, last sekali soalan conditional. Soalan ni sekira soalan mudah lah. A prime given B prime. So saya kata kalau soalan conditional mesti kena guna formula. So A prime intersect B prime over probability of B prime. Okay, sebenarnya siapa yang gunakan Venn diagram untuk soalan ni dia kurang tepat. Tapi saya tanda right kan? Ada yang awal-awal tu dihantar tu saya bagi jugalah ulasan. Tapi lepas tu saya tengok dalam 10 orang dalam 10 orang 7 orang guna Venn diagram, 3 orang je yang tak guna Venn diagram. So saya pun tak apalah, bagilah betul sebab bendanya betul. Awak still dapat A prime intersect B prime dapat berapa? 0.63 kan kalau awak guna Venn diagram. Saya tak kata cara tu salah, tapi untuk soalan ni ada cara yang lebih mudah untuk awak cari A prime intersect B prime. Macam mana? Guna formula. Apa formula dia? P A prime darab P B prime. Kenapa boleh guna formula? Sebab dia cakap event ni independent. A dengan B adalah independent. Tapi saya suka tengok yang guna Venn diagram tu sebab awak ingat saya kata lukis Venn diagram. Bagus. Tapi sebenarnya untuk soalan ni boleh juga guna formula, lebih cepatlah untuk awak dapatkan dia punya A prime intersect B prime. Awak still dapat 0.63, betul tak? Okay, A prime 0.9, B prime 0.7. Darab 2 dah dapat terus 0.63 tanpa lukis Venn diagram. Ingat? So tak apa, kalau awak lukis Venn diagram pun awak nampak juga benda tu adalah 0.63. Tapi jangan salah lukis Venn diagram. Ada yang betul dah dia lukis Venn diagram. Tapi Venn diagram dia macam ni. Tak ada intersect. Sebab dia kata, oh ni independent event cikgu. Mesti macam ni. Tak. Saya kata mutually exclusive awak boleh nampak melalui Venn diagram. Tapi independent kita tak boleh lukis independent tersebut. This is mutually exclusive, not independent. So bolehlah betulkan model question masing-masing tu untuk soalan ni. Especially part yang A prime intersect B prime ni lah. Saya tak kata salah guna Venn diagram. Saya sangat suka tengok awak buat Venn diagram. Tapi ada cara lebih mudah which is guna formula. Sebab itulah sebelum ni bila kita buat soalan konsep praktis tu yang boleh guna formula, saya suruh lukis Venn diagram tak? Tak, saya tak suruh lukis Venn diagram. Start soalan C ke soalan D yang
kita tak nampak kawasan dia tu kat mana, yang saya suruh awak lukis Venn diagram. Okay. So next kita nak tengok challenge question pula. Yang ni daripada tak sampai 100 pun yang hantar. Student saya ada 128 orang. Tapi yang hantar challenge question tu tak sampai 100 pun. Tapi tak apa, saya appreciate semua yang hantar tu. Cumanya daripada yang hantar tu ada 2 orang je lah yang betul semua. Okay, kita tengok Probabilities of 2 events A and B. Awak pun ada soalan dia kan? Dia dah tengok. So sorry sangat, saya tak boleh bagi yang cantik-cantik sebab masa ni saya balik emergency kan hari tu. So yang ni kawan saya tolong snapkan daripada buku saya. So bila orang dah tolong snapkan tu, saya pun cakap tak apalah, terima kasih. Tak adalah saya suruh dia betulkan ke apa. So dia jadi begitu, so saya minta maaf. Tapi yang penting awak boleh still nampak lagi lah dia punya soalan. Okay, yang ni ramai jawab, yang mutually eksklusif ni ramai jawab. Tapi ada beberapa orang yang tertinggal soalan whether they are independent ni. So saya nak masa exam awak tolonglah baca betul-betul. Sebab untuk soalan A ni dia sangat mudah dan sangat orang kata apa? Senang lah untuk awak dapat markah, rugi kalau awak hilang markah kat sini. Sebelum tu yang dekat Google Meet, awak nampak skrin saya kan? Yang dalam Google Meet ada lagi tak? Nampak madam. Okay, thank you Arif. Awak dalam kereta ke? Saya on the way college madam. Okay. So kita ada A union B. Probability of A union B is equals to 0.6. Probability of A plus probability of B is equals to 0.8. 0.5 tambah 0.3, 0.8 lah. So adakah dia sama? Tak. So awak mesti semua orang tengok message. Okay, so kita mesti cakap conclusion tu kenapa. Okay, kita pun cakap not mutually exclusive. Tapi tak bagi tahu kenapa. Awak mesti bagi reason dia kenapa A union B is not equals to PA plus PB. Okay, ini yang bahasa mudah dia lah. Okay, ada lagi satu soalan ni. Jangan lupa dia tanya mutually exclusive dan dia pun tanya whether they are independent. So bila soalan sebut determine ataupun whether, so jawapan dia boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kalau soalan tu cakap proof ataupun show that, maksud dia mesti. Maksudnya tak ada soalan tu suruh show that the event is independent. Lepas tu awak pun not shown dengan confidentnya. Tak boleh ya. Soalan yang jawapan dia yes ataupun no adalah determine ataupun whether lah dalam matematik ni. So nak tahu dia ni ke tidak, so kita pun carilah probability of A intersect B is equals to, saya ke sini probability of A plus probability of B minus probability of A union B. Cikgu bukan kat depan ke union? Tak, yang ni kalau awak ubah kedudukan dia pun dia akan jadi macam ni lah, formula dia sama sahaja which is 0.8 minus 0.6. So jawapan dia 0.2. So awak pun cari PA dot PB. Ini yang saya kata tadi tu, awak kena cari satu-satu. Tak boleh terus sekalikan dia. 0.5 darab 0.3 which is 0.15. Sama ke tak? Tak sama. So soalan ni nak jawab soalan independent dengan mutually exclusive ni sangatlah senang. So sekurang-kurangnya ada 3 ataupun 4 markah dekat sini. So rugi kalau kita tak boleh jawab dengan betul. So not independent. Ataupun tadi saya kata dependent, tapi saya prefer awak guna perkataan not independent ni.
Okay, yang mana yang salah? Saya nak awak salahkan orang tu kalau dia pergi buat PA, bukan salahkan lah, awak bulatkan ke apa kan. PA intersect B is equals to PA dot PB. Awak tak boleh guna statement ni. Tak boleh guna sebab soalan tanya whether or not. Whether or not. So tak boleh guna statement ni. So kalau ada statement ni dekat dalam jawapan dia, tolong bulatkan. Okay, kita nak yang gini yang betul ni lah. Awak jangan risau kalau tak sempat salin ke apa, tak apa. Saya akan masukkan ni dalam YouTube. Kalau awak nak tengok je orang tu punya, awak nak contoh sikit-sikit dan dia salah betul je pun boleh. Tak payah salinkan jawapan untuk dia. Nanti dia salin jawapan yang betul sendiri. Okey, seterusnya. Ini senang je kot. Find PA intersect B prime. Pakai apa? Pakai Venn diagram lah. Tapi dia bagi dekat sini A union B yang lain. So maksudnya awak kena cari A intersect B yang lain dan awak perlu dapatkan Venn diagram yang betul. Soalan apa? Challenge question. Okay. Tadi saya lambat, sorry lah saya lambat masuk tadi. Sebab saya dah nak keluar dah. Lepas tu ada kawan minta tolong tengokkan Google Form. Okay. So awak akan dapat jawapan dia 0.25 lah. So kalau kawan awak bagi jawapan untuk PA intersect B ni equals to 0.25, bagi dia betul. Dan kalau dia lukis Venn diagram, bagi dia betul. Kalau ada boleh lukis light tu, bagi dia light satu dekat Venn diagram dia tu. Okay, so seterusnya soalan ni pun mudah. A student is chosen randomly. Find the probability that the student is male. So the student is male, cuma mana male? Male inilah 28 campur 12 campur 24. Berapa total dia? 64 per 150 ataupun dia kecilkan lagi dapat 32/75. Tolong bagi dia betul Tak nampak apa saya besarkan. Okey. Ada orang yang dia salah buat, dia tak bahagi dengan 150. Tak boleh, dia mesti bahagi dengan 150. Total sample space kita. Total dia Total dia. Okay, the student is male and he is taking biology. So ini bukan soalan conditional, bukan. Sebab dia perkataan dia and, bukannya if, bukannya given. Okay, tolong tengok soalan betul-betul. So and, so dia male, so ini male. Dia nak tanya apa-apa ke? Yang di Google Meet tak ada. Oh tinggal kita je. Okay, tak apa. So ini male, biology ni biology. So yang mana yang intersect? 12. So senanglah 12 per 150. Jangan bahagi dengan benda lain. Mesti bahagi dengan total sample space 2 per 25. Okay, saya tak faham kenapa ramai yang bagi jawapan dalam perpuluhan. Tengok jawapan tu. Banyak kan yang bagi 0.43 ke apa. Okay, ini pesanan saya. Soalannya mudah. Kenapa bagi dalam perpuluhan? Sebab tengok kawan saya buat dalam perpuluhan. Cikgu saya pun buat dalam perpuluhan. Saya tak kisah kalau perpuluhan tu dia exact. Maksudnya macam 1 per 10. Confirm 0.1. Dia tak ada 0.12, 12, 12, tak ada macam tu. The problem about this question is 32/75 is not 0.4. It's 0.4 something. So why you choose to give in the decimal form instead of the exact form? Exact tu maksudnya dalam bentuk fraction macam ni lah. 32/75. So kalau kawan awak tu buat dalam bentuk decimals, awak tolong tengok nilai dia betul tak? Kalau betul, tanda je right. Tapi awak tulis dekat situ, awak bulatkan sikit ke ataupun awak tulis jawapan dalam bentuk fraction. Okay?
Dan the student is female and she's taking physics, or the student is male and he's taking mathematics. So kita nak tengok, okay, female taking physics. Female taking physics inilah. Betul? Okay. Ni kita nak 6. Okay, ada yang buat 6 per female sahaja, salah. Saya kata mesti bahagi dengan total sample space. 150. Bila dia sebut all, maksudnya tambah. 6/150. Male and taking mathematics. Male and taking mathematics 28. So 28/150. Ramai orang salah soalan nombor 2C ni, saya tak faham kenapa. Tapi macam ni lah buat dia 17 per 75 jawapan dia. Okey, last sekali soalan nombor 3. Okey, boleh ke saya teruskan? Okay. A type of disease occurs in 2% of the population. A simple screening procedure is available in 7 out of 10 cases. Okey, kita tengok dulu. In 7 of the patient has the disease, dia kata kalau orang tu dia ada sakit tu, the test will give a positive result. Dalam probability untuk dia bagi positive result adalah, dia macam ni lah, katalah awak memang positif pun buat RTK. Lepas tu RTK awak nak positif adalah probability dia 0.7, 7/10 kan. Maksudnya boleh jadi awak positif sebenarnya tapi RTK awak bagi result negatif. So berapa bagi result negatif tu probability dia? 0.3. Itulah sebenarnya soalan ni nak cerita. Okay, so kalau dia ada disease dengan kalau dia tak ada disease. Okay, so kalau dia ada disease D, positif dengan negatif, positif dengan negatif. So ini yang dia cerita. So 2% je of the population have the disease. So maksudnya probability untuk have the disease ni adalah 0.02. Ini selebihnya lah 0.98. Okey, seterusnya kalau dia kata kita ada disease tu tadi, untuk test tu buat dia jadi positif adalah 0.7, this one 0.3. When the patient does not have the disease, there is still a 5% chance that the test will give positive result. Maksudnya yang ni yang false negative, false positive tu lah kan. Ada ke? Tak apalah, kita layankan je soalan ni. Dia tak ada disease tu tapi result tu bagi positif. Macam orang buat RTK guna iPad lepas tu dia kata positif tu kan. Tapi sebenarnya dia tak positif pun. Macam tu lah kot. So this one is 0.05 and then this one is 0.95. So this is the tree diagram. The question does not ask you to draw the tree diagram. But we draw this tree diagram in order for us to see the outcome and how the experiment is actually done. Untuk kita fahamkan sendiri soalan tu. Some question will ask you to draw the tree diagram. So make sure you make it clear lah. D dengan P ni jangan orang kata nampak terlalu sama. Okay. So dia kata find the probability that randomly selected individual. Saya dah cakapkan hari tu jangan confuse bila ada perkataan a randomly selected individual ni. Maksudnya dia cuma nak suruh awak cari probability daripada let's say this is our sample space, kita nak pilih seorang. Macam tu lah, sebab nak pilih probability mesti ada kena pilih seorang. Kalau dua orang lain pula cerita dia, nanti kita akan tengok macam mana kalau ada soalan tu dua orang. However, kat sini kata does not have the disease but has the positive result in the screening test. So senanglah jawapan untuk A tu adalah 0.98 times dengan 0.05. So dapat jawapan berapa? 0.049. Yang ni saya tengok ramai yang betul. Okay, tolong tanda kawan awak punya. Okay, seterusnya dia kata gives a positive result on the test. Ni sama macam kita buat soalan konsep praktis yang Bayes theorem tu kan.
Yang soalan nombor 5 kita ada bincang hari tu, ingat tak? Okay, dia tanya positive result. Positif tu dekat sini pun positif, dekat sini pun positif. So dia ada dua case, sama ada D P ataupun D prime positif P. Okay, so kita pun cari. Macam mana cari dia? 0.02 times 0.7 plus 0.98 times 0.05. So awak dapatlah jawapan dia 0.063. Pun saya tengok adalah ramai juga yang betul soalan ni. Okay, dan last sekali, Asma, tak ada Asma kan dalam ni. Took the test, ada ke? And her result is positive. Find the probability that she has the disease. So siapa yang datang dulu? Asma took the test. Apa yang given? Positif tu yang given. So bila positif tu yang given, ingat tak kita punya formula probability of A given B. So maksudnya probability of disease given dia positif. So itu yang soalan tu sebenarnya tanya. Probability of dia ada disease given that dia positif. Okay, so ini maksud yang condition yang datang dulu tu adalah berada di belakang kan, okay, dalam formula kita. So kita nak cari probability of disease intersect dengan positif over probability of positif. So D intersect P adalah 0.02 times 0.7. Dan probability of positif kita dah cari dekat soalan B tadi, which is 0.063. So kalau siapa yang tak dapat soalan B, so dia pun salah jugalah soalan C. Tapi the best part about subjective question in maths adalah walaupun value awak ni salah, tapi awak masih lagi dapat markah. Cuma awak mungkin tak dapat markah akhir. Mungkin soalan ni 3 markah, tapi awak dapat 2 markah. Kenapa dia bagi 2 markah? Sebab awak guna balik value yang awak dapat dekat atas ni dengan syarat lah. Kalau tiba-tiba awak ambil entah value mana-mana salah juga. Tapi kalau awak guna value yang salah kat atas ni, awak still lagi dapat markah. This is the best part about having a subjective question for mathematics. So the answer is 0.22222. Okay, macam tu. So itu sahaja challenge question. So hopefully awak bolehlah bagi balik kalau kenal kawan-kawan tu. Kalau tak kenal bagi je dekat kawan-kawan dia. So I think that's all. Okay, untuk selepas ni saya nak bagi tahu sikit untuk minggu depan kita ada UPS 3. UPS 3 topik berapa anak-anak? Topik berapa? 6 and 7, data and also permutation. Okay, tak apa, kejap lagi bagi dekat kawan, dengar dulu saya cakap. And then, apa yang kita akan buat adalah, saya nak awak buat juga revision untuk topik 6 dengan topik 7 dengan tengok Macbus question tu. So itu adalah Macbus terakhir, topik 7 tu. Lepas ni dah tak ada Macbus yang objektif sebab kita nak fokuskan topik 8, 9 dengan 10 yang subjektif. Kita akan bagi Macbus yang subjektif pula lah. Bermula minggu depan. Sehari satu soalan sahaja. Sehari satu soalan sahaja. So saya akan bagi tahu bila saya dah assign soalan revision awak tu. Bermula minggu depan. Berapa saya kata sehari? Satu soalan sahaja. So hopefully semua orang boleh try buat dan upload jawapan awak nanti dekat dalam Macbus site tu. Okay, so itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. Thank you Arif. Thank you Farhana. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Okay, Farhani, Syafiqa, Dalila, Feha, Farhana, P5 dengan Lily Jasmine ada dekat saya. Ambil lagi? Okay, dah tanya.